Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, bahagia bersama keluarga. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi pada malam ni untuk kelas ataupun kelas online mingguan kita. Hari untuk pengetahuan semua lah, terutama yang baru first time masuk kelas saya akan bersiaran pada hari Ahad malam Isnin dan juga hari Khamis malam Jumaat. Dua-dua malam ni yang yelah orang orang tak ada nak buat kan. Hari Ahad malam mana ada orang nak buat, orang nak jalan-jalan kan. Malam Jumaat orang biasanya yasinan semua kan. Jadi saya ambil malam-malam yang orang tak ada buat lah. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di tempat anda semua? Alhamdulillah kat sini saya berada di Sepang. Sepang, Selangor, baru lepas hujan. Okey, kita ada berapa orang ni? Kita ada 13 orang. Tak apa, insyaAllah nanti slow-slow ramai akan masuk. Assalamualaikum. Okey. Hari ini saya akan bawa tajuk bagaimana nak buat bisnes di kuartal mental ni lah. Sebenarnya apa tu tajuk ni sesuai untuk introducer dan juga dealer lah. Saya share apa yang saya buat lah dan juga dengan pengalaman saya sikit lah. Okeylah, untuk tidak membuang masa kita teruslah start kita punya program malam ni. Sekejap, mana satu slide ni buka tadi. Okay. Bagaimana menjalankan perniagaan di kuartal metal especially kepada mereka yang berminat untuk menjadikan kuartal metal ni sebagai salah satu perniagaan ataupun baru nak start berniaga ataupun ada yang memang nak jadikan kuartal metal ni sebagai bisnes sepenuh masa tapi sebelum tu saya lupa pula, saya punya suara semua clear kan? Tolong bagi maklum balas sikit sebab tadi lupa pula nak sound check. Okey, clear. Okey, terima kasih. Okey, jadi mungkin ada di antara kita yang kan dah masuk tahun 2023 ni, macam-macam lah dekat luar ni cakap kan ekonomi akan semakin gentir lah. Kita akan menghadapi inflasi yang tinggi lah. Jadi mungkin ada yang melihat peluang-peluang baru dalam perniagaan, mungkin boleh mempertimbangkanlah untuk menjalankan perniagaan di kuartal metal ni, dan insyaAllah saya akan cuba kongsilah sedikit sebanyak tentang perniagaan di kuartal metal ni. Tapi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu untuk yang mungkin first time join kelas saya ni. Apa hang dah ni? Okay, nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Pengalaman saya ni dah masuk 2023 kan, 16 tahun lah pengalaman dalam industri keuangan Islam sebelum ni. Pengkhususan saya dalam industri takaful, insurans dan takaful. Tapi minat saya dengan emas ni dah lama lah. Saya dah start menyimpan emas ni tapi secara fizikal lah semenjak tahun 1996 lagi. Dan saya bersama dengan Kuartal Metal pada 5 Julai tahun 2021. Sekarang ni pangkat saya di Kuartal Metal ni adalah dealer developer. Sikit-sikit lagi nak cuba kerja ke merchant ni, semoga Allah pemudahkanlah, minta doa daripada semua lah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Sikit background saya lah tentang ini, bukan ini just nak untuk meyakin dan juga untuk credibility saya lah. Saya adalah seorang tenaga pengajar yang disertified lah oleh beberapa syarikat takaful. Kemudian memang seorang yang berpengalaman dalam pengurusan agensi lah.
Sampai sekarang saya masih lagi menguruskan agensi. Boleh dikatakan quite big jugalah. Dan sekarang ni sedang menguruskan 6 buah syarikat dengan kaki tangan melebihi 30 orang. Ini sedikit tentang latar belakang saya lah dan juga latar belakang perniagaan. Okey, mengapa emas? Okey, saya cerita sikit. Saya 16 tahun dalam industri kewangan. Tapi minat tu dengan emas ni dah lama lah. Cuma bila saya masuk umur 50, saya mencari-cari satu jenis perniagaan lah. Perniagaan yang lebih santai, lebih tak perlu banyak sangat tak perlu nak struggle sangat. Kemudian boleh dibuat dan dia punya income tu lebih pasif lah. Dan akhirnya saya ada kawan ajak saya join dengan Quantum Metal ni, dan saya buat sedikit kajian. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk join lah. Cuma 3 bulan pertama tu tak adalah buat betul-betul kan, lebih banyak buat kajian, lebih banyak buat tengok balik kan sama ada syarikat ni ada masalah scam dan sebagainya. Kemudian tahun 2021 tu bulan 11 tu baru saya cubalah start ajak kawan-kawan apa semua untuk join dengan ataupun buka account dengan Quantum Metal ni. Dan emas tu sendiri dia dari kalangan masyarakat Malaysia ni ataupun orang Melayu ni dia mudah lah, sebab semua orang percaya dan semua orang tak ada masalah lah dengan emas. Semua orang faham emas ni memang sesuatu yang berharga, dia macam mata wang, dia tidak boleh dimusnahkan, dia kalis inflasi. Itu bagi saya emas tu sendiri tak ada masalah untuk dalam masyarakat kita, jadi dia senang untuk diniagakan lah. Kemudian di samping bila kita tengok kekuatan syarikat fintech kan, semua orang sekarang meniaga dan boleh buat daripada rumah aja ataupun secara online je, jadi dia lebih, saya rasa ini adalah satu perniagaan yang boleh dibuatlah secara santai dan tidak ada banyak sangat tekanan. Sofian tolong mute. Okey, fahami asas perniagaan kita. Okey, kita sebenarnya tidak menjual emas. Ini nak kena betulkan dulu, sebab ramai orang ingat bila jadi konsultan di Quantum Metal ni kita kena jual emas. Tidak, yang jual emas ialah Quantum Metal. Kita tak jual emas. Itu satu kita kena faham. Kemudian kita asas perniagaan kita lah dalam Quantum Metal ni, kita ajak seramai orang untuk buka akaun emas percuma di Quantum Metal. Sebenarnya kita ajak dia buka akaun emas saja. Kita tak jual. Dia nak beli, dia beli sendiri dengan Quantum Metal. Daripada sistem yang kita ajak dia buka tadi, kita ajar dia, kemudian kalau dia nak beli, dia beli sendiri. Itu asas kepada perniagaan kita. Mendidik ahli pasukan tentang kebaikan simpanan emas. Dari masa ke semasa, kita kena share dengan kita punya tim tentang kebaikan emas ni. Kenapa, mengapa, share tentang poster-poster dan sebagainya. Kemudian kalau kita masih introducer, cuba capai pangkat dealer secepat mungkin, sebab dealer ni lah kita punya turning point untuk menjadikan Quantum Metal ni sebagai perniagaan. Bukan introducer tu tak boleh, introducer tu boleh, tapi introducer tu lebih kepada jambatan untuk mencapai kepada dealer saja. Sebab dia punya komisen tu tidak cukup besar, kemudian dia lebih kepada membentuk tim sajalah masa tu, cuba mencapai tim. Dan sebenarnya kalau kita ada modal, kita boleh invest sendiri je, untuk invest sendiri, menggunakan duit sendiri, tapi park dekat kita punya isteri, anak ke, sesiapa yang kita rasakan okey untuk capai dealer sebenarnya lah. Tapi dia adalah satu perjalanan saja untuk mencapai dealer. Dan sebenarnya dealer lah pangkat yang kita boleh katakan bermulanya kita sebagai usahawan di Quantum Metal ni.
Kemudian lepas kita jadi dealer, kita kenalah tunjuk atau ajar atau advise orang seramai mungkin orang untuk menjadi dealer juga. Sebenarnya itu je kerja kita. Bila kita dah jadi dealer, kita ajak orang semua tunjukkan dia macam jadi dealer, kita akan jadi dealer developer. Nanti saya akan share sikit perjalanan career path dia. Kita ada berapa orang ni? 60 orang. Sekejap je. Okey. Okey, ini ialah career path dia. Kerjaya bermula di sini. Daftar buka akaun je, kita akan jadi members kepada Quantum Metal. Walaupun kita tak ada beli apa-apa, RM10 pun tak ada, kita jadi members dah. Kemudian perjalanan pertama kita ialah dengan menjadi introducer, iaitu beli salah satu daripada produk GAE, sama ada GAE kali 10 ataupun kita boleh beli GAE kali 5, 3 unit, kemudian minta kita punya dealer untuk naikkan kita punya pangkat kepada introducer. Daripada introducer, kita boleh pergi ke satu lagi level, iaitu dealer. Dealer ni kita kena ada sekurang-kurangnya 5 introducer dengan jumlah jualan terkumpul sebanyak 30,000 daripada produk GAE kali 10 sahaja. Maksudnya kita, orang bawah kita, level 1 kita tu kena ada 30,000 jualan untuk produk GAE kali 10. Ataupun kalau saya selalu cakap 28 unit. 28 unit je, biasanya cukuplah 30,000 daripada segi duit dia. Kemudian kita boleh naik pangkat ke dealer developer. Dealer developer sama juga, dia punya kerja ialah menghasilkan 5 dealer. Sebab tu saya cakap tadi, asas perniagaan dia, bila kita dah naik dealer, kita akan tunjuk ataupun guide orang lain untuk jadi dealer juga. Kemudian kita boleh pergi kepada satu stage lagi, iaitu merchant. Kena melahirkan 5 dealer developer dan juga 25 direct dealer. Okey. Ni kita tengok struktur ataupun commission structure yang dikeluarkan oleh pihak syarikat. Ini memang officially yang dikeluarkan oleh pihak syarikat. Kita boleh nampak daripada start, daripada introducer, kita dah start ada reward dah. Reward. Ada yang cakap royalty, ada yang cakap overriding, ada yang cakap commission. Bagi saya mana-mana pun okey, tapi lebih kepada reward sebenarnya. Oleh kerana kita memperkenalkan orang kepada Quantum Metal, kita dibayar royalty ataupun dibayar overriding ke atas setiap kali belian orang yang kita memperkenalkan tu. Jadi introducer 2%, consultant maksimum dia 5 campur 2 ataupun dealer. Kalau daripada sale daripada introducer dia dapat 5%. Kalau direct daripada members dia dapat 7%. Kemudian dealer satu, D1 1%. Kita dealer, kita menghasilkan dealer baru. Kita belum naik DD lagi, tapi kita dapat juga overriding daripada dealer yang kita hasilkan tu 1%. Kita tak putus, kita tak spin off. Kemudian cukup 5 dealer, kita akan jadi dealer developer. Dealer developer kita akan override daripada dealer kita 2.5, direct dealer kita. Tapi kalau bukan direct, bukan direct ialah 2.5, tapi kalau direct ialah 3.5. 3.5%. Kemudian kita ada consultant, merchant, dia ada tambahan lagi 3.5. Sebenarnya lepas tadi saya terangkan sampai merchant je. Sebenarnya lepas merchant tu ada lagi iaitu merchant developer dan juga senior merchant. Total commission yang dibayar kalau kita tengok untuk JAE kali 10, total commission dia 5678 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
18, 19, 20. 20%. Ini kena faham sikit Total commission yang dibayar adalah 20%. Ramai ada masa waktu saya mula-mula start buat content meter dulu, saya kena rejection macam ni tau. Orang cakap, Husaini, boleh bayar ke content meter, boleh bayar ke commission ni? Tak ada overpaid ke? Saya cakap, kenapa pula tak ada overpaid? Tengok content meter kenakan management fee sebanyak 3.5%. Okey. Tapi kenapa dia boleh bayar commission sehingga 20%, total 20%? Maksudnya kalau kita punya senior merchant ni dapat satu members baru, dia beli JE kali 10, commission dia 20%, dia kata dengan saya. Tapi content meter hanya kenakan management fee 3.5%, dia kata. Aku rasa syarikat ni mesti overpaidnya. Tak boleh bertahan lama, dia kata. Confirm akan tutup ni Ustaz ni. Dia cakap dengan saya. Macam tu lah kan. Sekarang saya nak tanya balik kepada you all. Ada berapa orang ni? 74 orang ni. Macam mana content meter boleh bayar commission ni? Siapa boleh jawab? Management fee 3.5%. Commission 20%. Nanti kau mana tahu kan tengah-tengah konon-konon lepas dengar Cik Husaini punya kelas ni terus bersemangat kan. Besok nak pergi terus jumpa orang ni. Nak pergi ajak buka akaun content meter, nak suruh dia beli JE kali 10. Lepas tu dapat soalan macam ni, tak boleh jawab, terus down, terus tak buat lagi bisnes dah. Tak nak lah. Dah down lah, tak boleh nak jawab kan. Jadi malam ni kita tengok sama-sama fikir, sama-sama bincang. Macam mana content meter boleh bayar commission sehingga 20%, sedangkan management yang dikenakan, management fee yang dikenakan hanyalah 3.5% saja. Ada yang boleh jawab? Untung QM daripada spread. Okey, spread berapa persen? Kalau GA kali 10, spread baru 3%. Sedangkan commission bayar 20%. Wah, berat ni kalau tak dapat jawab ni. Balik awal ni, kalau Ustaz Zaidul cakap, balik awal. Ada yang boleh bantu saya? Over. Untung daripada fee, sebab duit tu dilaburkan ke apa tu? BSA apa? Oh, korang ni. Untung daripada fee. Yalah, saya tahu daripada fee. Fee yang kita kenakan 3.5%. Okey? Kita punya commission 20% ni maksimum ni. Semua nampak kan? Consultant SM ni tadi ni dapat sampai 20% ni. 2 campur 5 campur 1 campur 2.5 campur 3.5 campur 1 campur 2 campur 3 ni 20%. Macam mana content meter boleh bayar commission 20% sedangkan management fee ataupun spread yang dikenakan tak sampai pun 10%. Spread 3%, management fee 3.5%. Okey. Okey. Sebab JE pun dia ambil in advance. Oi. Sebab JE pun dia ambil in advance tu macam mana tu? Adenan. Salah tu jawapan tu. Ini fee diambil daripada pembiayaan. Okey Kita punya 3.5% tadi. Sofia, mute Sofia. Okey, kita punya fee tadi dia ambil 3.5% tadi, bukan daripada kita punya modal. Contohnya kita hari ni nak beli JE kali 10 kan. Berapa modal kita? 1,100 lah contohnya kan. Commission kita dibayar daripada 1,100 tu. Bermakna kalau 20% dia lebih kurang berapa? RM21 lah. Ke berapa? 21 ke RM20? RM200. RM200 kalau 20% kan. Daripada 1,100. Mungkin 1,100 jadi lebih kurang dalam RM210 kalau 20%. Tapi management fee dia kenakan daripada kita punya jumlah pembiayaan tadi.
Jadi kita kalau kita beli JE kali 10, dia punya pembiayaan sebanyak RM9,900. RM9,900 kali dengan 3.5% lebih kurang dalam RM340. Jadi dia takkan overpaid lagi sebab kita dia bayar komisen kita RM200 saja, RM210, tapi dia ambil management fee RM348. Itu tak masuk lagi spread 3%. Spread 3% tu dikenakan ke atas setiap gram kan. Jadi sebenarnya Quantum Metal untung banyak Quantum Metal untung banyak. Dia bayar kita sebenarnya sikit saja. Jadi ya betul. Quantum Metal untung banyak sebenarnya. Setiap kali belian tu Quantum Metal yang untung. Bukan kita memang untung juga. Tapi tak akan ada berlaku overpaid sebab banyak lagi komisen ataupun banyak lagi lebihan yang ada Quantum Metal dapat daripada spread 3%. Contohnya kita beli tadi GAE kali 10 ada 40 gram kan. Satu unit kita beli ada 40 gram. Daripada 40 gram tu dia ambil setiap gram 3% tu. Bukannya dia dah markup tu harga dia kepada setiap gram. Jadi dekat sana pun dah banyak kan dia punya markup. Kemudian daripada management fee atas kepada kita punya pembiayaan lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan tak payah risau. Quantum Metal mesti boleh bayar dan juga ada lebihan banyak. Cuma saya nak share you all pastikan boleh dapat tahu nak jawab macam mana lah. Nanti bila jumpa pelanggan accountant ke apa ke tanya tak boleh nak jawab nanti mulalah kan down dan sebagainya. Jadi itulah jawapannya Jadi dia tak akan overpaid sebab kita punya commission base daripada belian asas tu je. 1,100 tu je kita punya commission dan kita punya management fee tu daripada pembiayaan. Okey, itu selingan sikitlah supaya you all faham Okey, kemudian bila kita nak buat bisnes ni sebenarnya kita satu yang perlu kita ada ialah matlamat yang jelas sebab dalam Quantum Metal bukan Quantum Metal sajalah, apa-apa bisnes pun kita tak ada majikan you punya dealer ataupun dealer developer bukan majikan kepada dealer. Kita punya merchant bukan majikan kepada kita. Kita punya senior merchant pun bukan majikan kepada kita jadi kita bekerja ni sebenarnya tak ada majikan. Siapa majikan kita sebenarnya? Siapa boleh jawab? Siapa majikan kita? Jangan cakap Datuk Lim pula. Datuk Lim pun bukan majikan kita. Sebenarnya majikan kita adalah nak tunggu nak kena ada jawab. Ini siapa dia? Cikgu Kamaria. Diri sendiri ni yang bahaya jadi majikan kita ni Bila diri sendirilah nak keluar, alah relax lah, aku majikan apa. Itu yang mula tak nak buat tu. Bila ada orang ajak cikgu tolong explain sikit dengan saya. Aduh, nantilah kita majikan kan. Sebenarnya majikan kita yang sebenar-benarnya ialah bukan diri kita, matlamat kita matlamat kita menjadi majikan kita. Jadi bila kita jelaskan matlamat kita, jadi kita sebenarnya akan bekerja ke arah impian atau matlamat yang telah kita tetapkan. Jadi di awal tahun ni macam kita di tim Gila Emas ni memang kita ada buat goal setting pada 14 bulan 1 nanti kita memang ada buat goal setting untuk penetapan matlamat kepada setiap dealer dan introducer. Siapa kepada dealer dan introducer. Jadi goal setting ni untuk menjelaskan matlamat. Bila kita dah clear dengan matlamat kita, apa kita nak, contohnya kita nak income 4,000, 5,000 sebulan. Jadi seluruh badan kita ni akan bekerja ke arah matlamat yang telah kita tetapkan. Sebab kalau tak ada matlamat yang jelas, ibarat kita main bola ni lah, nak tendang gol tapi kita tak sure kat mana gol kita. Jadi matlamat ni kena jelas dan kena, kalau boleh you all buatlah version board ke, boleh Google macam mana nak buat version board, macam mana nak
pastikan kita selalu tengok matlamat kita dan kita serapkan ke dalam kita punya minda, dan matlamat kita duduk di dalam kita punya minda separa sedar, dan bila matlamat kita duduk dalam kita punya minda separa sedar, secara tak langsung seluruh anggota badan kita akan bekerja ke arah matlamat yang telah kita tetapkan. Jadi ini sangat penting sebab apa-apa bisnes you nak buat pun kena ada matlamat yang jelas dulu. Bila nak tanya, bila nak naik dealer, kita dah tahu kita nak naik dealer bulan 2, bulan 3. Kita dah tetapkan, kita dah jelaskan matlamat kita. Bila naik dealer, entahlah Cik Saidi, naik-naiklah, tak naik sudah. Memang tak akan boleh naiknya. Bila nak naik DD, dah jadi dealer, bila nak naik DD? Entahlah Cik Saidi, saya pun tak tahu bila nak jadi. Jadi bila kita tak clear dengan matlamat kita, memang ini adalah rahsia peniaga. Dia mesti kena clear dengan dia punya matlamat dia. Ya betul. Kena ada. Padahal dah tak maju. Janganlah macam tu. Bukan silap. Cuba dia punya cara tu kena betulkan sikit. Okey. Apa pasal komputer saya ni asyik hang je bila tukar slide. Okey. Bila you all dalam quarter mental ni sebenarnya ada dua strategi lah. Ada dua strategi perniagaan yang you boleh buat. Bila saya tengok satu-satu tim, bila saya tengok kita punya leader-leader, dia ada dua karakter dia lah. Sama ada dia adalah team builder atau dia adalah cari investor. Ada orang dia suka cari investor. Orang kaya je dia ambil, invest dengan dia banyak-banyak, berjuta-juta, dia kaya juga, dapat komisen banyak juga, boleh juga. Ada orang dia tak kisah, kau nak beli satu unit ke, DAE kali 10 ke, aku tak kisah. Jadi aku nak develop team. Aku nak ajar orang naik dealer cepat-cepat. Bila naik dealer, aku naik dealer developer. Bila tu, lepas tu kita susun pula macam mana nak pastikan kita cepat pula naik merchant. Ada orang dia macam ni. Ada orang dia tak kisah tentang dia punya pangkat, dia tahu komisen dia tinggi. Hari-hari dia kejar orang kaya je, macam mana nak suruh beli GAE banyak-banyak, 10 unit, 20 unit, 30 unit. Dia ada dua jenis strategi lah dalam perniagaan kita di Quarter Metal. Tuan-tuan boleh pilih yang mana tuan-tuan rasa okey. Ada orang dia tak suka, dia malas nak serabut dengan buat tim ni, sebab buat tim, buat agensi ni dia ada masalah lain tau. Saya ni buat agensi dah lama, dah lebih 10 tahun saya buat agensi. Wah, macam-macam, nak kena pujuk orang, nak kena motivasi orang. Kalau kita tak ada motivasi, macam mana kita nak motivasi orang kan? Jadi buat tim ni dia ada dia punya cabaran dia. Tapi ada orang dia malas dengan cabaran-cabaran tim ni, dia memang fokus untuk cari orang investor saja. Jumpa orang kaya-kaya, toke-toke minyak, toke-toke kilang, dia fokus kepada investor saja. Dua-dua ni tak ada masalah, tak ada right, tak ada wrong. You all boleh pilih mengikut kesesuaian ataupun yang you all rasa selesa nak buat. Mana-mana pun boleh. Untuk saya, ni saya cakap untuk saya sebab hari ni bukan saya ajar tau, saya nak share je. Untuk saya pilih team builder. Sebab saya ada pengalaman buat agensi, jadi saya membina pasukan, ajar orang macam mana nak jadi dealer. So, dia punya moto dia satu je lah, wajib segera cepat-cepat jadi dealer. Sebab macam saya cakap tadi, dealer adalah kita punya permulaan dalam kejayaan ni. DE kali 5 saya ada 3 unit. So auto saya jadi introducer, ya betul. Kalau saya jual 3 unit tu masih lagi introducer masih. Ini antara sebab saya buat juga Quarter Mental ni lah. Sebab peraturan dia tu tak seketat macam kita yang terlibat dalam industri kewangan. Di Quarter Mental kita tak ada maintenance of contract. Kita tak ada demotion ataupun turun pangkat. Kita tak ada career progress development, CPD hours. Jadi kita lebih santai lah dalam buat bisnes di Quarter Mental ni. Tak ada target, kecuali target kita nak naik pangkat je lah. Target-target bulanan tu tak ada. Contohnya kalau kita buat, ialah mungkin ada yang berpengalaman buat multi level ke ataupun apa-apalah direct selling, kan kita ada maintenance kan, kita kena maintain kan. Kau kena jual sabun 200 baru kau dapat commission.
Tiap-tiap bulan kena beli sabun 200 contoh lah tapi di quarter meter tak ada macam tu jadi dia lebih mudah lah kita nak beli ke tak nak beli ke kita punya suka Okey, itu dua strategi. Kenapalah saya punya ni asyik hang dia. Okey. Saya dah terlangkah ke? Okey, pertama, bila you dah decide manakah strategi yang you nak buat, you dah faham tentang commission dan career path tadi, sekarang barulah kita masuk, kita dah clear dengan kita punya matlamat, kita dah jelaskan matlamat kita, so sekarang ni kita masuk dalam sales cycle lah. Dan apa-apa juga pekerjaan atau perniagaan yang bersifat servis, yang kita tak ada barang, kita memang tak boleh lari daripada sales cycle ni Pertama sekali kita kena buat prospecting. Prospecting ni apa? Prospecting ni ialah senarai nama yang you all kena kenal pasti siapakah orang yang berpotensi untuk menjadi you all punya members. Contohnya kita ada banyak senarai nama dalam kita punya phone ni kan. Macam saya sampai 7,000 contact number saya. Jadi takkan kita nak jumpa 7,000 tu. Kita kena listkan dulu. Listkan dulu siapakah kita boleh jumpa. Mungkin especially kepada mereka yang tak ada pengalaman langsung buat sale. Yang ada pengalaman tu okey, boleh jalan terus lah. Cuma yang tak ada pengalaman, kita list downkan dulu. Aku ada kawan baik, kawan rapat, 3-4 orang ni. Okay, so aku listkan down dia sebagai aku punya prospek untuk aku jumpa nanti. So list down tu, walaupun kita ada nombor telefon, kita still kena list downkan dulu. Sebab kalau kita tak list kan, kita tak nampak senarai prospek kita tu. Kadang-kadang kita boleh terlupa. Jadi memang kita buat satu listing, siapakah orang yang bakal kita nak jumpa untuk menjadi members kepada kita punya team ni Kemudian pastikan jumlah prospek kita dalam satu masa tu kita tahu. Contohnya kita ada 20 orang dan 20 orang yang bakal pelanggan kita yang kita nak jumpa. Dan jumlah tu kan dia boleh berkurang kan? Dia boleh berkurang. Jadi kita kena pastikan jumlah prospek kita tu sentiasa maintain. Sebenarnya dalam mana-mana teori sale, untuk prospecting ni kena ada sebenarnya 300 nama tau. Untuk mana-mana teori lah, kalau kita pergi insurans ke, unit trust ke, rent ke, dia punya nama untuk listing prospek ni sebenarnya 300. Tapi bila saya mengajar secara praktikalnya, bila saya cakap 300, orang jadi alamak, biar betul kan, banyaknya cik Ustaz ni. Jadi saya cakap tak kisah, you listing dulu berapa ada. 50, 30, 40 tak ada masalah. Sebab daripada listing itulah you nak kenal pasti siapakah orang yang you nak jumpa. Mungkin aku yang ni, kawan-kawan ni kadang-kadang kita nak jumpa, dia selalu pedajalkan kita apa semua kan. Jadi daripada sanalah kita kenal pasti dulu siapakah kita nak jumpa. Sebab especially yang tak ada pengalaman buat bisnes, yang bercorak ataupun yang bentuk dia macam ni, kena present semua ni. Jadi you all nanti macam ni, you tak clear dengan you punya prospek, nanti dia punya sales cycle yang lain-lain tu dia akan kacau. Nanti dia akan kacau dekat approach, dia akan kacau dekat presentation, closing dan sebagainya. Jadi clearkan dulu prospect list you all So pastikan di-listkan. Kemudian pastikan kita tahu berapakah number of prospect kita ada. Kemudian kita tahu kaedah macam manakah nak mengurus prospek kita tu. Contohnya, dekat mana kita nak dapat prospek kita tu, kita nak rekodkan macam mana. Mungkin boleh buat satu borang ke, buku prospek ke. Kita rekodkan siapa yang kita nak jumpa. Dah bila kita dah jumpa, apakah dia punya result dia Kemudian di mana dan bagaimana untuk menambah bilangan prospek. Sekarang ni kepada yang generasi baru ni ada lebih opportunity sebab you all boleh buat secara online. Online. Jadi mungkin you all boleh dapat prospek daripada posting you dekat social media ataupun
daripada grup WhatsApp ke apa ke, semua tu boleh menjadi prospek kita. Cuma orang-orang yang lama macam saya ni, kita punya prospecting tu lebih cara lama lah. Biasanya macam saya, tim saya buka booth. Kita orang kaki buka booth. Ada je mana-mana booth kita akan buka. Bayar sikit, buka. Ataupun kita ni kaki gedah. Ada-ada je main gedah je kan. Ataupun kadang-kadang kita ada buat taklimat korporat lah kepada syarikat-syarikat kecil ke cakap besar ke, tak peduli lah. Kalau orang panggil, kita datang untuk bagi taklimat. Saya ada tunjuk contoh-contoh sikit apa yang saya buat. Okey, kemudian prospek ni adalah bahan mentah sebagai perunding lah. Kalau kita buat kilang roti, bahan mentah kita ialah tepung kan. Kalau kita buat kilang perabot, bahan mentah kita ialah kayu. Tapi kalau kita nak jadi konsultan di Quantum Metal ni, bahan mentah kita ialah prospect list lah. Sebab tak ada prospect list, you tak jumpa orang, you tak tahu nak approach siapa, maka bisnes kita tu tak berjalan. Dan juga kena pasti peralatan yang digunakan. Okey, di Quantum Metal ni saya rasa best sangat sebab macam banner, banting semua ni dalam gambar ni semua telah disediakan oleh Quantum Metal. Kita kena ambil design dia, dah hantar printing saja. Jadi bahan-bahan ni semua dah ada, flyers ke, apa-apa je lah bahan-bahan untuk kita menambahkan kita punya prospek kita. So ini ada juga cara lah kalau you all dah biasa dengan online. Macam ada setengah kawan saya yang muda-muda, dia memang biasa online, okey terus online. Ini hanyalah share idea saja kenapa you all kena faham tentang prospecting ni. Ada apa-apa soalan tak pasal prospecting ni? Nak dapat bahan-bahan tu macam mana, kena minta dengan dealer. Ada dalam dealer consultant punya access dekat dalam dia punya sistem. Boleh minta design untuk hantar printing. Ada soalan lain tentang prospecting. Prospecting ni sangat penting tau. Kalau you tak ada prospek, maka yang belakang tu tak boleh buat lagi. Puan anak kita. Doktor. Okey. Jadi prospek ni memang sentiasa nak kena fikirlah mana nak dapat prospek ni. Especially you all yang muda lah, yang apa tu, networking belum besar lagi, jadi kena ada aktiviti untuk menambah networking ni. Cari satu channel yang bagus, contohnya cikgu-cikgu ke, you ada list of cikgu yang boleh jumpa ke, ataupun kawan kepada kawan. Jadi kena list down dulu. Adik-beradik, kawan kepada adik-beradik kita, pakcik, makcik, sepupu, sepapat, semua kita kena list downkan dulu. So lepas kita list downkan dulu tu, lepas kita dah listkan kita punya prospek tu, kita identify mana satu yang boleh kita approach. Okay? Approach ni pun satu pendekat, dia panggil dalam bahasa Malaysia dia pendekatan adalah satu daripada sales cycle yang penting untuk kita memulakan langkah. Dan ramai orang buat silap dekat sales cycle ni, dia approach, dia campurkan presentation dan juga approach. Okey, saya bagi contoh. Hari ni saya akan banyak bagi contoh supaya you all lebih faham lagi. Contohnya macam kita dah ada nama kawan-kawan kita lah, Ahmad ke, Abu ke, siapa-siapa je lah, Siti ke apa kan. Okey, sekarang kita dah ada daripada prospect list tadi tu, kita nak approach dia. Okey, apa cara kita nak approach dia? Kita boleh WhatsApp, telefon, ataupun terus bercakap dengan dia lah. Okey, tengok. Kalau katakan saya nak telefon. Hello, Assalamualaikum, Bu. Ni Usaini lah. Aku ingat aku nak ajak kau minum malam-malam ni. Sekarang ni aku dah buat Quantum Metal tau. Okeylah. Bolehlah untuk start 2023 ni, ingat nak cari duit lebih sikit. Boleh tak aku nak jumpa kau? Aku nak suruh kau dengar dulu aku punya presentation. Aku nak suruh kau dengar aku punya presentation. Nanti kau tolong bagi komen dekat presentation aku tu, boleh tak? Okey, itu antara contoh ayat untuk yang baru.
Okey, untuk orang yang tak pernah lagi buat presentation, jumpa kawan dia nak present ni, tak pernah. Yang ni penting tau. Ramai orang buat silap bila dekat approach ni, dia cakap macam mana? Jom lah join aku QM. Kat sini base Jol. Kita boleh tukarkan kita punya belanja hangus jadi emas. Kan dia cakap macam tu. Tukar belanja hangus jadi emas. Macam mana tu kan? Jadi ataupun ini best, kau bayar 1,000, kau dapat 40 gram tau. Duit kau digandakan. Macam saya lah dulu, orang aku saya. Jom saya ni buat quarter metal ni. Kau beli 1 gram dapat 10 gram. Kata. Saya dah mula, alamak. Ni scammer ke apa ni? Nampak? Kita tak cerita A to Z tau. Jadi kita cerita separuh je, menyebabkan orang bagi conclusion dia sendiri. Itu yang bahaya tu. Ini kita nak tukarkan belanja hangus kita menjadi emas. Bukan belanja hangus menjadi emas. Jadi tengoklah, mungkin dari positif dia kata okeylah kau cerita aku dengan lebih lanjut. Okey, kalau macam tu mungkin ada yang ingat benda ni ni apalah pula kan, tak pernah dengar pun. Jadi teknik approach tu kena betul. Okey, kalau kita dah biasa ataupun kita jumpa orang yang memang itu tadi kawan-kawan lah untuk starting, sebab kawan-kawan ni penting untuk kita bila kita present tu dia punya maklum balas yang dia bagi tu lebih jujur lah. Lepas kita jumpa kawan kita tadi Abu kan, kita pun present dengan dia. Okey, sebenarnya Quarter Metal ni macam ni, dia buat sebuah syarikat jual beli emas yang berdaftar pada tahun 2012 lagi. Modal berbayar pun 10 juta dan dia pun banyak supply kepada bank-bank. So kita present dengan dia kan. Nanti kita tanya, okey, aku punya presentation tadi kau faham tak? Kau boleh tak bagi aku maklum balas sikit dengan feedback sikit aku punya presentation tadi? Kalau dia kata okey, so kita bolehlah closekan ke ataupun okeylah kalau kau macam tu kau boleh buka account lah. Jadi kawan-kawan ni dia selalu boleh bagi maklum balas yang jujur lah. Tapi kalau kita dah lama, kita dah mula kepada prospek-prospek yang tak kenal lagi, orang-orang yang dah tak kenal macam saya dah tak pergi kawan-kawan yang kenal, saya memang pergi ke fresh market terus. So saya akan cakap, hello, Assalamualaikum Puan Siti, ni Usaini lah. Tadi kan saya ada bagi flyers ke, tadi kan Puan ada komen dekat saya punya status ke apa ke, saya cakap itu. Okey, macam ni, boleh tak bagi saya masa dalam sekitar 15 ke 20 minit, saya nak cerita pasal akaun emas digital patuh syariah Quarter Metal ni. Nanti Puan dengar saya punya presentation tu, lepas tu Puan decide sama ada okey ke tak okey, saya tak ada masalah. Biasanya saya cakap macam itulah. Ataupun saya cakap, hello, Assalamualaikum Cik Ahmad, Usaini lah. Tadi kan saya ada bagi business card Quarter Metal tadi kan. Saya ingat saya dah ada proposal ni tentang pelaburan emas yang boleh bagi gandaan 10 kali ganda. So saya ingat saya nak present dengan Encik Mat lah, bagi masa saya dalam 10 ke 15 minit, 15 minit ke 20 minit. Aku dia kata bila? Tak kisahlah hari Rabu atau hari Khamis, saya terus akan bagi dia pilihan. Saya tak tanya dia, Encik Ahmad free tak? Biasanya kalau saya cakap, Encik Ahmad free tak? Dia punya jawapan akan taklah kan. Free tak kat belakang tu dia akan ikut. Biasanya saya akan bagi pilihan lah. Okey, Cik Ahmad, saya Usaini lah. Tadi sekarang saya ada bagi business card dekat kedai makan tadi. Saya ingat saya dah siapkanlah satu proposal ni, macam mana untuk menggandakan kita punya pelaburan kepada 10 kali ganda dengan emas. So saya ingat saya nak present dengan Cik Ahmad. Cik Ahmad free hari Rabu atau hari Khamis? Kita jumpa sebelah petang sekejap dalam masa 10 ke 15 minit. Jadi itulah approach. Approach ni ialah satu proses untuk kita dapatkan masa dia untuk dia dengar kita punya presentation. Sebab kita tak nak kita punya presentation tu separuh je dia dengar. Dia dengar, oh beli 1 gram dapat 10 gram. Ini confirm scam ni. Lepas tu dia belah. Dia tak nak dengar pun, dia tak nak bagi kita peluang pun untuk kita present. Jadi approach ni memang tujuannya untuk mendapatkan masa bakal pelanggan kita tu untuk mendengar kita punya presentation. Okey? Ada apa-apa soalan?
approach contoh guna profit kita sesuai tak coach? Okey, sesuai. Boleh je. Kita sekarang ni okey. Kita jumpa mungkin sepupu kita lah. Syah. Tu sekarang ni buat kotak metal tau. Baru-baru ni hari ni dengan semalam harga emas naik memang melonjak-lonjak lah. Jadi ramai yang dah buat untung. Kita pun, aku sendiri pun ada buat untung sampai yalah, untuk satu pelaburan tu aku untung sampai 300 lah. Jadi aku ingat aku nak share dengan kau lah. Kau free malam besok ataupun malam Sabtu ke? Terus bagi pilihan tu. Jangan tanya, kau free tak besok? Jawapannya biasanya dia akan tak. Kita kena bawa otak pemikiran pelanggan, bakal pelanggan kita tu untuk membuat pilihan. Kau free hari malam, okeylah malam Sabtu nanti nak ada bola kan, kita tak nak kacau kau. Jadi kau free besok petang ke ataupun sebelah malam. Aku ambil masa kau lebih kurang dalam 15 minit, aku belanja kau minum lah. Nanti aku nak tunjukkan dengan kau macam mana aku buat profit ni. Okey? Macam mana cara nak dapatkan, ini tadi tajuk tadi, Asta, tajuk prospecting. Prospecting yang saya cakap tadi, ini dah kena ke belakang pula nanti. Macam mana dapat prospek tu saya dah cakap tadi. Ada dua cara, satu online. Kalau you all muda-muda ni pandai online, boleh buat prospecting dekat dalam online lah. Cara add kawan-kawan baru dekat Facebook ke. Kalau nak add pun pandai-pandai lah. Pastikan ada muka dia, ada nama. Jangan gambar kucing apa semua you pergi add. Cari nama dia. Ataupun yang tak pandai online, macam saya akan banyak buka booth. Saya tegur orang je. Saya jumpa kat stesen minyak, dia tengok saya tengok dia. Saya nampak kereta dia BMW, saya senyum sikit, saya nampak gigi senyum. Assalamualaikum. Kerja mana cik? Boleh tak saya nak bagi business card? Saya selalu macam tu, Ustaz. Tapi kalau you belum, dia ni memang berat sikit lah mula nak buat. Tapi you kena cari partner untuk buat aktiviti. Aktiviti memprospecting ni. Buka booth ke, pergi ke sekolah-sekolah ke, pergi ke pejabat-pejabat ke, duduk dekat depan ATM machine, ada flyers ke. Itu ialah kerja. Itu kalau dah tak ada cold market ataupun you punya cold market dah tak ada lah. Tapi kalau masih ada cold market, jangan buat tu dulu. Orang yang tak kenal, pergi dulu kepada kawan, saudara mara, kawan kepada kawan, kawan abang kita, kawan adik kita, sepupu sepapat semua. Lepas tu barulah you all, dan kena listkan. Kemudian baru you pergi kepada approach. Inilah guna macam ayat saya cakap tadi. Assalamualaikum, saya boleh tak nak jumpa, ataupun WhatsApp lah, aku nak jumpa kau lah sekejap dalam hari besok atau lusa. Bagi aku masa dalam 15 minit ke 20 minit. Kalau dia kata dia bagi jawapan dekat kita punya WhatsApp tu, terus call aja. Aku dah ada proposal ni, nak tunjuklah tentang macam mana kita boleh gandakan keuntungan dengan emas. So aku dah buat dulu. So aku ingat nak present dengan kau lah, kalau mana tahu kau berminat ke. So kita nak minta untuk temu janji. Apa ni? 9.48. Okay, lambat sikit saya ni. Dia punya bunga-bunga banyak sangat kan. Okay. So approach okay faham So semasa approach, elakkan ada unsur-unsur presentation dekat dalam kita punya approach tadi. Ingat satu, tujuan kita approach hanya satu saja, untuk meminta masa orang tu dengar kita punya presentation penuh. Kita tak nak dia dengar sekerat, tapi akhirnya dia tak buat keputusan, dah tak buat apa-apa pun, tak buka account pun. Jadi approach, kita nak minta masa dia supaya dengar kita punya presentation. Ataupun kalau tak reti sangat presentation, simple je. Kau free tak hari Selasa malam ni, aku nak suruh kau dengar satu Zoom ni. Follow up dia. Kau dengar tak hari ni? Kau buka tau. Dia hari Selasa ni kau kena free kan masa hari malam lepas tu dah pukul 9 je, kau dah buka ke belum Zoom? Kita follow up kan. Itu pun boleh. Itu pun sejenis kaedah juga untuk kita buat closing. Sebab kita tak pandai cerita, suruh dia masuk dalam kita punya Zoom yang leader-leader buat kan. Okay, itu approach. Kemudian presentation. Okay, presentation ni pun sebenarnya presentation ni ada satu topik dia tau. Saya boleh tunjukkan presentation saya, tapi nantilah kalau ada masa yang lain kita akan buat presentation ni. Tapi dengan arti kata lain, present ni kita nak tunjuklah apa benda proposal yang kita ada. Kita nak
Kalau tak pandai buat slide, tak ada masalah. Quantometer dah sediakan slide. Kalau tak ada, boleh minta dengan you all punya dealer. Dia dah siapkan, dah ada dalam consultant access dealer, memang ada slide yang disiapkan. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, semua ada. So boleh gunakan slide tu, belajar sikit kat rumah, so boleh present dengan kawan-kawan atau prospek kita. Tunjukkan kenapa emas, tunjukkan macam saya selalu present. Encik, boleh tak saya tanya Encik Ahmad, biasanya orang kat Malaysia ni dia buat simpan duit kat mana? Macam Encik Ahmad sendirilah, simpan duit kat mana? Percaya cakap saya, orang Malaysia ni 90% akan jawab tabung haji dengan ASB. Okey, Encik Ahmad tahu tak? Baru-baru ni kerajaan umumkan kadar pulangan dia. Tahu kan? 4.6%. Okey. ASB ni bukan tak bagus dengan tabung haji ni, bagus Cik Ahmad. Cuma saya nak beritahu, kita punya inflasi yang diumumkan oleh kerajaan, kadar inflasi dia. Kerajaan umumkan kadar inflasi berapa tahun ni? Tahun 2022. 4 lebih 4.5, 4.6 Sebenarnya Cik Ahmad, kalau Cik Ahmad ada 1,000, duit Cik Ahmad dalam ASB tadi untung 4.6%, dapatlah RM1,046. Cik Ahmad bawa keluar duit tu RM1,046, Cik Ahmad nak beli barang kan. Barang yang berharga RM1,000 tadi, dia dah naik harga kepada RM1,046. Basically sebenarnya kita tak ada untung apa-apalah, disebabkan oleh, walaupun kita nampak kita untung, tapi oleh kerana kadar inflasi tu tinggi, jadi sebenarnya kita tak untung je Mat. Kita punya nilai mata wang tadi tu telah diambil oleh inflasi. Jadi hari ini saya datang, bukan saya nak suruh invest ke apa, saya nak cadangkan untuk ambil sebahagian daripada duit yang invest kat tempat-tempat tadi tu untuk kita park kat dalam emas. Untuk pengetahuan Cik Ahmad, kita present betul lah, emas ni dia kalis inflasi. Ada banyak teknologi biasa digunakan oleh ramai orang lah penjual emas, bagaimana 1 dinar emas boleh membeli seekor kambing, bla 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 tu semua kita cerita. Kita tunjukkan kadar kenaikan harga emas dan sebagainya. Kemudian kita boleh akan ada bantahan. Okey, akan ada bantahan. Ni betul ke quantum metal ni Encik Rizal? Betul ke quantum metal ni? Dan jangan syarikat scam tak? Lepas tu kita pun yulah ni Encik Ahmad ni tonton scam ni lah. Kita pula biarkan lah. Tak boleh lah kan? Kita kena menjawab bantahan. Okey, ada satu tip yang saya nak share dengan tuan-tuan. Tip dia menjawab bantahan ni, selalulah menjawab bantahan dengan apa? Dengan soalan. Contohnya, quantum metal ni scam ke ni quantum metal? Encik pernah kena scam ke? Menjawab bantahan dengan soalan. Apa lagi biasa bantahan lah orang jawab. Biasanya emas tu tak ada bantahan. Yang bantahan ialah bantahan kepada syarikat lah. Syarikat tak tutup ke? Macam tadi lah. Dia tak ada overpaid ke bayar komisen ni? Emas kan tetap harga dia. Ataupun tak hilang. Kan kita buat gadaian ni kan kita berhutang. Apa kita jawab? Jadi takkan saya nak bertambah hutang saya. Encik suruh saya convert duit tadi kan, duit gaji convert nanti jadi hutang. Kan bukan banyak ke nanti hutang saya. Saya tak naklah hutang-hutang ni cik saya ni. Saya nak mati dengan aman. Apa jawab? So tip dia selalulah menjawab bantahan dengan soalan. Cik faham tak sebenarnya produk GCA ni berfungsi macam mana? Jawab balik dengan soalan. Okey, macam ni cik, produk tu tadi, lepas tu dia kata dia tak faham, dan kita explain balik semula. Beri jalan penyelesaian masalah kepada, biasanya orang dia, kalau kita tak closekan deal tu, sebab ada masalah dia yang kita tidak selesaikan. Jadi cuba selesaikan masalah dia, tunjuk pilihan apa yang kita ada. Contohnya orang selalu cakap, tak naklah cik saya ni buka akaun QM ni, bukannya saya ada duit pun nak beli emas. Kalau saya pun, okey cantik, saya memang cari orang yang tak ada duit untuk simpan emas ni. Mari sini saya cerangkan. Cik ada masa, bagi saya masa 15 minit boleh? Kalau dia kata okey, jom. Itu saya suka kalau orang cakap dia tak ada duit untuk simpan emas. Saya beri-ria ke tengok, tak ada duit. Alhamdulillah, saya memang cari orang yang tak ada duit untuk simpan emas ni. Jom saya tunjukkan. Okey, macam itulah kaedah kita menarik minat pelanggan kita ataupun bakal pelanggan kita. Apa dah ni? Saya ni sedap cerita. Dah nak pukul 10 ya Allah ya tahu. Malam Jumaat tak boleh lambat-lambat ni. Kena awal habis. Okey, kemudian
ini adalah proses terakhir dalam kita punya sales cycle. Sebenarnya apa-apa sales cycle yang ditunjukkan ada 7 step, tapi saya dah apa tu shortcutkan kepada 5 step saja. Proses menutup jualan ni ialah untuk memastikan kita punya prospek tadi bersetuju dengan apa yang kita tawarkan lah. Dan juga kalau kita sedang present tu, kita kena tengoklah maklum balas yang dia bagi tu, ataupun dalam bahasa peniaga ni dia panggil sebagai buying signal, isyarat pembelian. Contohnya, saya nak daftar ni kena bayar ke no? Dia tanya tu. Tak kena bayar. Okey, cuba buka WhatsApp ni. Sekarang saya teruskan. Sekarang saya sharekan link dia. Cuba buka handphone lah. Cuba kita guide dia untuk close lah. Jadi saya ni kan kalau akak buka akaun ni akak terus kena beli emas tu. Tak. Akak buka info akak dulu. Ni saya dia akan sharekan link saya ni. Nanti akak buka. So kita tu lah cara je. Kalau kita nampak dia dah ada tanya-tanya ke arah nak close tu, jangan kita tergigil lagi. Orang tu dah nak dah kan. Saya ni nak buka ni kena bayar. Berapa ringgit saya nak kena bayar ni? Tak apa cik. Kita ada produk ni lagi. Kita masih lagi nak presentation. No, stop presentation tadi. Terus closekan deal tu tadi. Terus suruh dia buka account. Sebab dah buka account, kita guide dia. Okey, cubalah buat belian je. Kita tengok dulu, cuba buat belian sekarang. Saya nak beli produk apa ni? Tak kisah. Kalau ada duit boleh terus beli produk GAE. Kalau nak test dulu belilah produk GSA. Berapa saya nak kena beli? Ini pun satu. Ramai konsultan saya cakap, belilah RM10. Lepas tu saya tengok dalam statement komisen saya, apa hal RM10 je ni kan? Satu hari ada sampai berpuluh-puluh RM10. Rupanya semua orang kata, cik perlulah RM10. Ya Allah ya Tuanku, bila kita nak kaya kalau orang tu beli RM10 je. Jadi cakap dengan dia, okey ikutlah kemampuan cik. 500 ke, 1000 ke. 1000 banyak sangat lah Ustaz ni. Berapa? 500 okey. 500 okey kot. Dapatlah kita 500 kan. Ini kita yang pula cakap beli RM10 je, try. Lepas tu sampai kesudah beli RM10. Jadi kena betul-betul mindset kita tu. Tanya boleh mulakan program ni sekarang, selesaikan pendaftaran dan tunjuk cara buat belian. Jadi dalam proses ni, yang ini satu je tip dia, jangan terhege-hege. Saya tengok ramai orang ataupun konsultan saya sendiri lah terhege-hege bab closing ni. Orang dah nak ni pun tak bagi-bagilah link. Dah bagi link, orang tu dah daftar tak berjaya, dia tak ada follow up balik. Jadi benda-benda macam ni kena settlekan lah. Okey, kemudian kita buat follow up, masukkan dalam grup WhatsApp ke. Kalau kita punya dealer ada sediakan grup, masukkan dekat grup kat sana supaya dia dapat info harga. Macam kita di tim Gila Emas ni kita ada 7-8 grup. Memang kita ada admin. Saya gajikan 3 orang staff duduk kat dalam tu. Tiap-tiap pagi dia dah update pukul 6.30 je dah ada update harga. Kemudian ada poster, ada apa-apa info berkaitan dengan emas, kemudian jadual kelas, jadual untuk sebulan kita dah siapkan. Untuk sepanjang bulan Januari ni, semua tim saya dah tahu dah hari ni ada kelas apa, hari ni ada kelas apa. Memang staff kita dah aturkan kelas jadual untuk 1 bulan. Jadi daripada sanalah kita sentiasa educate kita punya team members supaya dia tahu tentang emas. Kemudian bila ada berlaku kenaikan harga ataupun penurunan harga emas yang drastik, cepat-cepat kita update kepada kita punya kita punya team members. Minta akaun Facebook pelanggan kawan dalam sosial media ni untuk bonding untuk bonding, sentiasa bagi info. Dan yang mana belum ada buat belian tu, sekali-sekali kita message ataupun call, jomlah mula beli. Dah akaun tu dah buka dah, sayanglah ada akaun tapi tak beli-beli kan. Kita boleh follow up. Ataupun sebagai dealer, pastikan kita monitoring kita punya introducer mana yang nak cukup sale untuk naik dealer. Contohnya Siti tadi dia dah ada 26 unit. Kurang lagi 2,000 je. Kita pun biar je, tak boleh. Kita kena follow up. Kau kurang lagi 2 je nanti. Cepat je naik dealer. Rugi gila kau tak naik dealer ni. Cepat-cepat naik dealer.
Mentang-mentang lah orang bawah dia ada ramai, kita nak makan overriding 5% lagi kan, kita tak tunjukkan dia cara nak naik dealer, tahu. Kita kena beritahu kau kurang lagi 2 ni, cepat-cepat naik dealer supaya kau boleh enjoy 5%. 5% overriding. Jadi kau akan ada income dekat sana. Bestnya Quantum Metal ni kita tak ada tarikh commission. Commission kita hari-hari dalam USD. Itu yang best tu. Okey. Ada soalan ni. Kat mana nak tengok harga dalam WhatsApp je? Ada ke update dalam grup? Ni Aisyah ni dari grup mana ni? Kita tanya dengan you all punya dealer. Kat mana boleh dapat? Sebab sepatutnya boleh je dapat ataupun you boleh install apps Gold Price ataupun apa lagi tu, Bullion Vault. Ada banyak apps untuk bagi tahu apa tu harga semasa emas semasa, ataupun dalam Quantum Metal punya web sendiri pun ada, boleh tengok cuma boleh bincang balik semula lah dengan you all punya tips supaya ada satu orang yang boleh update harga setiap hari dekat dalam grup WhatsApp Okey. Lepas ni ada lagi ke slide saya ni? Ini contoh pendapatan lah tapi saya rasa you all semua tahulah. Ini saya nak tunjuk pendapatan saya lah. Ini senior merchant dengan merchant saya punya pendapatan. Ini saya buat sorry. Kan saya cakap saya mula 2021. Kemudian saya tak adalah buat betul-betul. Tapi saya tengok EA form saya ada 5,000. Saya buat 2 bulan pun dapat 5,000. Lepas tu saya pun santai lah buat bisnes saya macam biasa. Kemudian bulan Mac tu macam saya kena COVID semua kan. Saya pergi melancong ke Turki, saya kena COVID. 1 bulan saya tak buat bisnes. Saya tengok komisen saya, 5,000. Bestnya buat bisnes ni. Tak buat 1 bulan pun dapat 5,000. Lepas tu bulan 4 ni, bulan puasa, saya cubalah buat betul-betul sikit kan. Komisen saya daripada 5,000 naik 13,000. Kemudian bulan raya, bulan Mei tu daripada 13,000 naik 17,000. Saya cakap, bestnya bisnes ni. Lepas raya tu terus daripada 17,000 naik ke 29,000. Jadi saya rasa ada opportunity lah untuk siapa yang nak cari income, dan kebanyakannya dealer-dealer yang saya hasilkan pun dapat income yang luar biasa lah, 5,000, 4,000 kan. Jadi insyaAllah kalau you all nak mula bisnes ni boleh, insyaAllah akan ada cara ataupun akan ada peluang kita untuk menjana income. The way to get started is to quit talking and begin doing. Okay, ini Walt Disney punya kata-kata lah. Untuk bermula, stop bercakap, stop buat kajian, jom kita buat sama-sama. Itu kata-kata daripada Walt Disney. Okay, itu saja perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah saya ada berapa orang ni? 131 orang. Malam-malam Jumaat ni pun semua tak tidur tak tidur awal. Masih lagi menunggu ataupun bersama-sama dengan saya ambil gambar sikit bahan bukti untuk kita punya Zoom meeting pada malam ni. Sekejap tak nampak pula angka tu. Dia betul tengok. Okey. Ada apa persoalan lagi? Macam mana nak dapat approve guna contoh profit? Boleh. Rasa-rasanya semua saya dah jawab ni kan. Target nak naik dealer 2023. Alhamdulillah. Bolehlah sekejap je naik dealer ni. KKBC. Alright. Saya dah jawab semua. Ada apa persoalan lain? Kalau tak ada, terima kasih tuan-tuan yang sudi luangkan masa pada malam ni. InsyaAllah semoga tuan-tuan Allah pemudahkan sedikit sebanyak. Saya bukan ajar tadi semua saya share pengalaman saya membina agensi selama lebih 15 tahun. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu you all dalam merencana ataupun menjalankan perniagaan di Quantum Metal ni. So semua yang baik tu datang daripada Allah, salah dan khilaf tu datang daripada kelemahan ataupun kekhilafan saya sendiri. Nanti slide ni semua kita ada record, boleh tengok. Nanti saya minta staff saya, Sofia, tuliskan link kita di kita punya YouTube channel kita, Tim Gila Emas. Most sekali kelas-kelas saya memang saya akan record dan share dekat sana untuk tujuan pembelajaran yang lain-lain juga. Dan kadang-kadang kalau tak ada apa-apa kelas, memang kita akan mainkan balik semula video-video record ni untuk
ulangan ataupun pembelajaran orang-orang yang belum pernah masuk. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Yus. Okay.